أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah masih lagi kita dapat bersua muka semula di dalam program kajian turas kitab Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah fi bayani fi ahwali yaumil qiyamah. Fi ahwal yaumil qiyamah. Dan juga semalam kita telah membicarakan berkenaan tentang beberapa perkara bermula daripada mukaddimah kitab, nama kitab itu sendiri, dan juga topik-topik ataupun al-mawdu'at di dalam kitab ini, dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Dan seperti mana yang telah saya katakan semalam, jadi pada malam ini kita akan masuk pada satu bab, bab al-babul awal, bab yang pertama daripada kitab Kashful Ghaibiyah ataupun Kashfu Umuril Ghaibiyah, pembukaan kepada perkara-perkara yang ghaib, iaitu fi khalqir ruhil a'zam wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian Ruhul A'zam, iaitu nur penghulu kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ataupun tajuk ini merupakan satu tajuk yang cukup besar dan juga satu tajuk yang mungkin mengundang beberapa khilaf di kalangan para ulama, iaitu perbezaan di antara ulama syariat dan juga ulama ahli tariqah yang hakikat, iaitu berkenaan tentang hadis ataupun penciptaan Nur Muhammad. Maka di sana kita lihat banyak sekali tulisan-tulisan yang mengundang kepada pertelingkahan ataupun khilaf di kalangan para ulama berkenaan tentang penciptaan Nur Muhammad itu sendiri. Maka boleh saya katakan bahawasanya kisah ataupun penceritaan Nur Muhammad itu merupakan suatu perkara yang termasuk dalam alam ghaib. Dan alam ghaib ini, perkara yang di alam ghaib ialah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bila tidak dapat dilihat dengan mata kasar, maka harus bagi seseorang hamba Allah Ta'ala itu, bila dibukakan pintu hatinya ataupun dibukakan kasyaf akan hatinya, maka dapatlah dilihat akan kejadian Nur Muhammad. Seperti mana yang saya katakan semalam juga, ada beza di antara Nur Muhammad dengan hakikat Muhammad. Nur Muhammad itu ialah perbicaraannya ialah pada alam mungkin ataupun alam kejadian makhluk. Manakala hakikat Muhammadiyah itu ialah perbicaraannya pada martabat ketuhanan. Maka manakan sama di antara martabat ketuhanan dengan martabat kehambaan. Nur Muhammad ialah penceritaan di dalam martabat kehambaan. Manakala hakikat Muhammad ialah perbicaraannya pada martabat ketuhanan. Ataupun hakikat Muhammad dalam pengajian ilmu hakikat ataupun
di dalam perbicaraan, contohnya kitab Ad-Durrun Nafis, dia meletakkan pada martabat yang kedua fi khalqi ataupun fi khalqi khalifatil azam, pada kejadian khalifah yang azam, iaitu Nur Muhammad. Maka diletakkan Nur Muhammad, hakikat Muhammad itu pada hakikat ataupun martabat wahdah. Martabat wahdah itulah perbicaraannya pada hakikat Muhammad. Maka bagi mereka yang hendak mengetahui berkenaan tentang hakikat Muhammad, maka mereka mesti melalui perjalanan daripada mula-mulanya martabat ahadiyah dan seterusnya hingga ke akhir, iaitu Al-Insanul Kamil. Jadi, dan ataupun pengalaman ataupun ilmu berkenaan tentang martabat 7 ni, dikata martabat 7 ni, adalah seperti mana yang saya katakan semalam, perlu melalui kepada perjalanan orang-orang yang telah mengalami ataupun mereka yang telah memasuki ataupun yang telah diberikan keyakinan mengenai martabat 7. Berbeza dengan orang yang hanya belajar sahaja. Dia buka kitab, dia baca, dia belajar, maka tidak sama dengan orang yang mana yang masuk perjalanan tersebut dan juga diberikan akan keyakinan. Contohnya yang saya sebutkan semalam, Ainul Yakin, Haqqul Yakin dan Kamalul Yakin. Jadi kisah ataupun penceritaan tentang Nur Muhammad ini mesti dilalui dengan prosesnya dan bukannya hanya sekadar membaca kitab sahaja. Barulah kita mengetahui apakah yang telah dikatakan. Contoh dalam kitab ini berkenaan tentang penciptaan Ruhul Azam ataupun Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para ulama dahulu, orang soleh dahulu, banyak menulis ataupun banyak mengarang selawat-selawat yang berkenaan tentang Nur Muhammad. Contohnya selawat yang mangkul ataupun yang dinakalkan daripada Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Sebagai contoh, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nuril dhati wa sirri sari fi sa'il asma' wa sifat. Ada yang daripada nukilan daripada Sayyid Ahmad Al-Badwi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad syajaratul aslin nuraniyah. Kemuanya berkaitan tentang Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu sebenarnya adalah berada pada martabat kehambaan ataupun makhluk. Tetapi hakikat Muhammad itu perbicaraannya ialah pada martabat ketuhanan. Jadi jangan pula kata Nur Muhammad itulah yang menjadi Tuhan. Yang tu yang salah dan akhirnya boleh membawa kepada kekufuran. Sebab itulah di beberapa buah negeri pengajian berkenaan martabat 7 tidak lagi dibenarkan, takut orang salah faham, akhirnya mendakwa diri mereka menjadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita hanya belajar pada malam ini berkenaan tentang Nur Muhammad. Yang lebih daripada itu mesti masuk dalam tarbiyah daripada seorang guru yang mursyid yang juga telah menjalani jalan tersebut. Barulah kita sampai dan kita boleh faham berkenaan tentang Nur Muhammad ini. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kejadian Ruhul Azam, iaitu nur penghulu kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya telah datang pada khabar oleh bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadi ia akan satu pohon kayu. Baginya 4 dahan, maka menamai akan dia akan syajaratul muttaqin. Jadi ini semua ialah khabaran daripada khabar-khabar perkara-perkara yang ghaib. Yang perkara ini telah diperolehi ataupun telah dapat daripada orang-orang yang soleh dahulu.
Jadi di kalangan mereka orang soleh dahulu melihat bahawasanya ataupun dibukakan pintu hati mereka mengenai Nur Muhammad ini ialah seperti satu pohon kayu. Yang inilah yang saya katakan tadi, selawat yang dinukilkan daripada Sidi Ahmad Badui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad syajaratil asli nuraniyah. seperti sepohon kayu. Dan pohon kayu tersebut mempunyai 4 dahan, maka menamai pokok tersebut ialah syajaratul muttaqin. Nisbahnya adalah pokok yang mana tumbuh daripadanya orang-orang yang bertakwa. Syajaratul muttaqin. Okay? Dan pada setengah riwayat syajaratul yakin, kemudian telah menjadi ia akan Nur Muhammad dalam hijab. Dalam hijab daripada permata yang sangat putih seumpama rupa burung merak. Jadi comelnya Nur Muhammad itu umpamanya adalah umpama burung merak. Comel lah. Bandingan ini semua ialah kalau orang mengaji ilmu balaghah, maka dia akan melihat perkataan-perkataan ini ialah daripada penggunaan majaz ataupun isti'arah, kata ganti ataupun kata sindiran kinayah. Jadi kita tak boleh baca, kita tak boleh lihat dengan baca begitu sahaja. Sebab itulah kita orang zaman dahulu, kita kena baca dengan ilmu-ilmu alat. Barulah kita nampak akan apa yang dinyatakan berkenaan contohnya burung merak. Jadi kalau orang hok mengaji yang baca saja, maka dia kata burung merak sajalah. Nur Muhammad tu ibarat nur burung merak. Tetapi sebenarnya di sana ialah perumpamaan bahawasanya Nur Muhammad itu ialah suatu yang indah dan cantik. Dan dihantarkan ia akan dia atas demikian pohon kayu itu. Letak di atas pokok syajaratul muttaqin itu. Maka mengucap tasbihlah oleh nur itu atas pohon kayu itu qadar 70,000 tahun. Yang kedua soalan orang tanya, macam mana kita tahu 70,000 tahun, 10,000 tahun? Ini semua ialah benda-benda yang kasyaf. Bila benda kasyaf ni, walaupun benda yang berlaku sebelum itu, tetapi bila dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan nampak bahawasanya benda ini ialah berlaku sudah lama. Sama juga dengan contohnya berlakunya apa yang kita kata, nampak syurga, nampak neraka. Benda itu ialah benda yang kasyaf. Perkara yang kasyaf ni ialah bila Allah bukakan pintu hatinya, maka sebagai karamah ni maksudnya ialah sebagai kemuliaan kepada hamba yang soleh tersebut, maka dapatlah dia melihat perkara-perkara yang di alam ghaib. Sama juga dengan benda ni. 70,000 tahun ni kalau kita kata, tak nampak lagi lah, kita tak dapat sampai 70,000 tahun. Tetapi perkara itu berlaku secara kasyaf. Maka dilihatnya satu nur duduk di atas pokok yang bernama Syajaratul Muttaqin, dan nur tersebut bertasbih selama 70,000 tahun. Bagaimana rupa nur itu? Nur itu bukanlah seperti mana yang kita nampak. Nur itu, jadi orang kata nur itu cahaya. Jadi banding cahaya macam cahaya lampu, cahaya matahari, bukan. Sebab itulah bila sebut kataan nur, maka mestilah dirujuk kepada perkara yang betul tepat mengenai ilmu. Contohnya kalau kata nur dalam ilmu tasawuf, maka letaknya nur itu ialah sebagai contoh al-ma'lum. Nurul ma'lum. Nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Kalau kita bandingkan cahaya atas cahaya, kita letakkan cahaya atas cahaya, maka kita akan jadi mubham, dan akhirnya di situlah jadinya was-was. Sebab itulah ta'rifan ataupun definisi nur itu mesti dirujuk kepada ilmunya. Jadi kalau perbahasannya mengenai ilmu tasawuf ataupun ilmu akidah, maka nur tersebut mesti ditarifkan di dalam
ilmu akidah ataupun tasawuf. Tak boleh kita merujuk kepada lughawi ataupun bahasa semata-mata. Kalau kira bahasa Nur Muhammad, cahaya tu macam lapu. Punah. Rosaklah ilmu tersebut. Jadi mesti diulas daripada sumbernya. Contohnya Nur Muhammad, iaitu perbahasan daripada ilmu akidah. Barulah kita nampak nur tu bagaimana. Contohnya nur itu ada kaitannya dengan ilmu. Maka ilmu ataupun perkara-perkara yang maklum berkenaan tentang makhluk. Sebab Nur Muhammad itulah yang membawa kepada manusia. Kepada penciptaan seluruh makhluk. Sebab itu kata di sini ialah Nur Muhammad itu duduk di atas pokok. Jadi kalau kita rujuk kepada takrif yang saya berikan tadi, tak sesat lah. Maka tak jadi sesat. Kalau fikir dengan logik duduk cahaya lapu letak atas pokok, saya kira habis jadi binasa. Jadi kena letakkan ilmu itu letak pada ilmu tepatnya. Barulah namakan sebagai adil ataupun kita kata sebagai betul. Kalau tidak, dia akan jadi salah. Okey. Kemudian menjadi akan cermin kemaluan. Maka Allah Ta'ala menjadikan satu cermin. Cermin ataupun cermin kemaluan ni bukan cermin ni. Maksudnya al-haya. Maka dia akan menjadikan al-haya. Maka dihantarkan akan dia dengan berhadapannya. Diletakkan cermin itu al-haya. Duduk berhadapan dengan Nur Muhammad tadi. Sebab ini perkara gaib ni. Jadi kita tak boleh nak bayar macam mana. Betul. Kecuali orang yang sudah masuk ataupun orang yang telah menjalani jalan ini, maka dia akan melihat sendiri apa yang dikatakan oleh kitab ini. Sama juga orang mengaji Syama'il Muhammadiyah. Orang yang belajar Syama'il Muhammadiyah, orang nak mengenal, nak belajar bagaimanakah fizikal Nabi SAW dan lain-lain. Bila dah mereka belajar tentang fizikal Nabi dan lain-lain, contoh satu hari, direzekikan Allah Ta'ala maka dia dapat melihat. Dalam mimpinya akan Nabi Muhammad SAW, maka berdasarkan ilmu yang dia belajar sebelum ini daripada Syama'il Muhammadiyah, maka dia tidak akan tersesat. Sebab itulah perkataan ataupun hadis berkenaan tentang barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka benar-benarnya dia melihat aku, maka syaitan tidak boleh menyerupai aku. Benar. Benarlah hadis tersebut, tetapi yang dilihat itu benar-benar ialah Nabi Muhammad. Sebab itulah bila ada kitab Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan lihatkan betul tak fizikal yang dilihat itu sama atau tidak dengan apa yang ada dalam Syama'il. Kalau tidak ada, kok lah. Contohnya orang yang kata, aku ni Nabi Muhammad, contohnya ataupun ada orang cakap itu Nabi Muhammad. Maka dia kata, malam tadi saya mimpi jumpa Nabi Muhammad. Padahalnya itu adalah rupa yang telah dibuat oleh syaitan. Sebab itulah dibawanya hadis-hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita boleh buat skema. Boleh buat skema kita bagaimana betul tak seperti mana yang dikatakan di dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi Muhammad ni muka bentuk panjangnya macam mana, lepas tu dahinya, luahnya macam mana, rambutnya ikal macam mana, hidung Nabi itu bagaimana dan lain-lain. Jadi kita boleh buat skema. Jadi kalaulah kita contohnya kita mimpi itu, kita boleh bandingkan apa dengan apa yang kita lihat. Anda kata ianya benar dan ianya contohnya banyaklah contoh disebutkan dalam kitab tu. Marinya datangnya dalam keadaan mengaku dia tu Muhammad. Jadi kita boleh buat bergambaran betul atau tidak. Kalau benar, maka alhamdulillah itu adalah benar. Jadi sama juga dengan kitab ini. Jadi orang yang telah menjalani jalan ini, contohnya satu hari nanti kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kita juga menjalani jalan ini,
dan juga kita mengalami satu pengalaman seperti mana yang disebutkan kita ini, dan inilah keadaannya. Okey. Maka tak kala menilai oleh merak itu di dalam cermin itu, melihat ia akan rupanya terlebih elok rupa dan terlebih perhiasan kelakuan, maka malu ia daripada Allah Ta'ala. Maka bila dah Nur Muhammad itu melihat akan dirinya melalui cermin. Dan cermin itu ialah cermin al-haya, cermin bila tengok je jadi malu. Datang sifat malu pada diri. Maka Nur Muhammad itu digambarkan bahawasanya dia jadi malu. Sebab dia tengok bahawasanya aku ini ialah cantik kelakuannya dan juga cantik perilakunya. Kelakuan maksudnya khalq. Khalq ni ialah penciptaan. Jadi bila dia tengok dia ni comel, perangai pun comel, maka jadi malu daripada Allah. Sebab itulah kita diajarkan doa supaya bila kita melihat cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Inilah antara kita kata sebagai contoh orang bagaimanakah diceritakan Nur Muhammad itu bila melihat pada dirinya dalam cermin, maka dia malu. Jadi sama juga dengan kita, bila kita lihat diri kita tu diciptakan dalam keadaan sempurna, jadi malulah kita bila kita melihat diri kita dalam cermin, dan mudah-mudahan Allah menciptakan kelakuan kita juga dalam keadaan yang baik. Maka lalu berpeluh ia, maka titik daripadanya 6 titik. Bila dah malu ni berpeluh lah. Berpeluh, dan hasil daripada peluh tu berlakunya titikan peluh sebanyak 6 titik. Ini semua perkara-perkara gaib. Okay? Kalau nak tahu, kena duduk dalam keadaan begini, kena rasa sendiri. Itu kata Tok Guru dulu, bila cakap tentang Nur Muhammad, tentang martabat 7. Jadi kita hanya boleh tahu saja daripada kitab. Tetapi kalau nak tahu sendiri apakah yang dikatakan daripada kitab tersebut, maka duduk sendiri, kita kena duduk dalam keadaan begini dan juga merasai sendiri. Sebab itulah amat malang sekali kalau orang yang tak pernah duduk dalam keadaan dalam situasi begini, tiba-tiba dia nak hukum, benda ni salah, ni salah, ni salah, ni salah. Sebab apa? Dia tak merasai dulu. Seumpama kita katalah orang ada orang tu minat contohnya minum kopi. Cerita kata kopi tu hitam lah, gini. Sebab apa? Dia tak minum lagi. Sedangkan orang lain dah minum dah. Cuba dia minum, barulah dia tahu, barulah dia faham, rupanya kopi ni begini rasanya. Barulah betul dia nak hukum benda tu betul, kau salah ke? Terpulanglah. Sekarang ni dia tak pernah masuk. Dia tak pernah berada dalam ilmu tersebut, tiba-tiba dia kata salah. Sama juga dengan sekarang ni duk bising tentang wahdatul wujud dan lain-lain. Dia tak pernah rasa lagi tentang wahdatul wujud. Dia hanya baca teori. Teori yang diambil daripada kitab, daripada terjemahan buku. Dia hanya berada di situ. Dan kalau ditanya sekalipun daripada guru-guru yang bukan daripada mereka yang pernah merasai sendiri wahdatul wujud. Sebab apa siapa kata begitu? Ibnu Hajar Al-Haythami sendiri telah menulis dalam kitab dalam fatwa Al-Hadisiyah. Dia kata, aku sendiri pun sudah tidak faham perkataan daripada Ibnu Arabi. Jadi difatwakan salah kalau kita ni tidak berada pada makam tersebut, tiba-tiba kita nak baca kitab orang. Kitab Ibnu Arabi. Jadi salah. Sebab apa? Takut tersalah faham. Betul lah. Hari ni banyak orang salah faham. Wahdatul wujud jatuh pada kufur dan lain-lain. Dia sendiri pun tak pernah masuk. Dia tak pernah berada pada makam Ibnu Arabi. Tiba-tiba dia nak hukum Ibnu Arabi itu salah. Tak boleh. Jadi
pada hari ini orang kita pada hari ini banyak terlebih, banyak berlebih-lebih di dalam masalah menghukum orang. Sebab apa? Dia sendiri pun tak pernah duduk dalam keadaan tersebut, tiba-tiba dia nak hukum. Sama juga kalau orang baca Kasyful Ghaibiyah. Kalau dia tak pernah berada pada makam ini, pada kita kata pada makam contohnya penulis-penulis dahulu, ataupun mungkin dia tak pernah bertalaki, tak pernah berguru dalam mengenai kitab ini, maka dia baca kitab ni, oh macam mana pula Nur Muhammad jadi macam mereka. Jadi semuanya akan jadi salah. Sebab apa? Dia sendiri pun dia hanya baca dan dia buat hukuman. Padahalnya dia kena baca dan juga dia kena belajar, dia kena talaki, dan kalau boleh dia berada dalam makam ini, barulah dia tahu betul ataupun salah. Tu pandangan saya lah. Pandangan saya berkenaan isu-isu pada hari ini. Jadi saya cukup tak setuju kalau orang yang kata wahdatul wujud ialah perkara yang sesalah dan lain-lain. Sebab awak sendiri tak masuk pada peringkat Ibnu Arabi. Awak seumpama orang luar daripada gini lah, saya bagi umpama mudah. Ada satu keluarga duduk dalam rumah. Lepas tu adalah orang luar ni duduk di luar pagar. Maka dia tengok rumah tu, maka dia kata, oh orang rumah ni begini, salah dan lain-lain. Padahal dia tak pernah masuk lagi dalam rumah tersebut. Itulah perumpamaan manusia pada hari ini yang tak pernah belajar, tak pernah menjalani jalan tersebut, tiba-tiba menghukum akan pandangan orang ni salah. Kecuali awak masuk dahulu. Dan juga mungkin awak lihat ada yang salah. Yang salah itu kemungkinan bukan daripada daripada penulis tersebut, mungkin daripada murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu bukannya dia. Jadi kalau nak tahu, kena tanya sendiri Ibnu Arabi. Contoh, Ibnu Arabi betul tak awak kata ni? Ibnu Arabi tak ada. Muridnya yang membawa jalanan Ibnu Arabi. Barulah kita tahu benda tu betul atau salah. Sama juga kitab ni. Kasyful Ghaibiyah. Penceritaan Nur Muhammad ini adalah suatu pengalaman yang dia alami oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita nak tahu, kena duduk jalan ini, alami sendiri. Itu yang dikatakan oleh guru-guru terdahulu kepada saya. Sebab itu dia kata dalam ni, jangan kalau kamu rasa pelik, jangan hukum lagi, tawakuf. Kamu tawakuf dahulu, duduk di situ dahulu, nanti suatu masa Allah bukakan hati kamu untuk mengalaminya, maka inilah jalanannya. Okey, itu ialah antara kata-kata orang dulu. Sebab itulah kita kena banyak tawakuf. Baca kitab ni kena banyak tawakuf. Kalau kita rasa macam tak logik di akal, tawakuf. Kita berdiam dahulu. Tengok dahulu. Betul atau salah. Rujuk dahulu. Kalau tak faham, tanya. Okey. Maka menjadi oleh Allah Ta'ala daripada titik yang pertama akan ruh Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang kedua itu akan ruh Umar radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang ketiga itu akan ruh Uthman radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang keempat itu akan ruh Ali radhiyallahu anhu. Dan daripada titik yang kelima itu akan pohon bunga mawar, dan daripada titik yang keenam itu akan padi. Ini adalah perkara yang dikasyafkan kepada penulis kitab ini. Jadi mungkin kita kata, kenapa padi? Bukan gandum ke, buah tamar ke? Jadi itu ialah yang dikasyafkan kepada dia. Yang dikasyaf kepada dia. Jadi dia nampaknya adalah perumpamaannya adalah padi. Jadi ini adalah benda yang kasyaf. Sama juga seperti mana orang-orang dahulu kata,
jika berlaku pertembungan di antara kasyaf dan juga hadis, yang mana kita nak ambil, jadi yang diambilnya ialah yang umum. Contoh, ada seorang tu dia bermimpi, dia bertemu, dia kata dia bertemu, dia bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kata pada dia, esok puasa. Esok adalah puasa. Maka padahalnya hari itu esoknya, kalau ikut pengiraan dengan ru'yah dan hisabnya, belum lagi puasa. Yang puasanya ialah pada lusa bagi contoh. Maka yang dipakai ialah yang hadis Nabi SAW. Sebab kadang-kadang yang mimpi ni, contoh saya kata tadi, mimpi ni kadang-kadang ianya kita kena faham. Sebab itulah bila Syama'il Muhammadiyah itu dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, maka menjadi sandaran pada kita, benar atau tidak apa yang kita mimpi itu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita rasa dia Nabi Muhammad padahal dia bukan. Jadi sebab itulah ada beberapa perkara tentang agama ni yang kita kena jelas dan nyata. Kalau bab mimpi Nabi ni, bagaimanakah yang dikatakan sebenar-benarnya? Ya, mimpi Rasulullah ni. Adakah dengan hanya orang datang sebut saja? Sama juga dengan yang ini. Jadi kitab ni ialah ini merupakan kasyaf yang diperolehinya, maka dia nampak bahawasanya ada 6 titik. 4 ialah daripada sahabat, 2 lagi, satu ialah bunga mawar, dan satu lagi ialah padi. Tu wallahu a'lam bissawab. Okey. Kemudian sujud oleh demikian Nur Muhammad itu 5 kali. Maka jadilah atas kita akan demikian segala sujud itu fardu yang diwaktukan. Maka difardu oleh Allah Ta'ala 5 sembahyang atas Nabi Muhammad dan atas umatnya. Kemudian menilai Allah Ta'ala kepada demikian nur itu pada kali yang lain pula, maka berpeluh ia keluar malu ia daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dah tengok sekali lagi, maka malu. Malu. Jadi malu tu kerana kehebatan daripada penciptanya, iaitu Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad ini sebenarnya ialah makhluk. Sebab itulah kalau orang kata Nur Muhammad tu Tuhan, dia sudah salah. Sebab dia tak faham beza di antara Nur Muhammad dengan hakikat Muhammad. Hak ni lah yang Tok Guru dulu, contohnya Tok Syafi'i Mekah, Tok Syafi'i Kedah, yang bermukim Mekah tu, dia cukup marah kalau orang hak mengaji tentang martabat 7, tetapi dia sendiri pun tak faham apa itu martabat 7. Ya, jadi martabat 7 ni sebenarnya benda yang, perkara yang kita kata kalau ibarat dalam mengaji ilmu tasawuf, benda common, benda yang kalau kita masuk dalam ilmu tasawuf, kita menjalani jalan tasawuf, tiba-tiba dengan rezekinya Allah kasyafkan kita dapat melihat penciptaan makhluk. Maka itulah keadaannya. Jadi penciptaan makhluk, nak jadi makhluk ni daripada martabat 7. Sistem ni macam orang ini belajar sains lah. Daripada sperm jadi goni. Salah ke? Tak salah. Sama juga dengan bagaimanakah penciptaan insan kamil. Begitulah dia punya perjalanannya. Jadi kita boleh buat bandingan antara penciptaan dalam martabat 7 itu dengan apa yang ada dalam sains. Begitu aturannya. Aturannya begitu. Jadi kalau nak tahu sendiri, kena masuk alam tasawuf, rasa sendiri. Itu yang kata Tok Syafi'i Kedah kata, duduk sendiri alam tersebut, rasa sendiri. Kamu belajar ini, masuk rasa. Kalau tak dapat rasa, serahkan ilmu itu tersebut kepada mereka yang ahli. Sebab bukan semua orang yang belajar ilmu tasawuf tu dapat peti mana yang ada dalam kitab. Kadang-kadang dia hanya beramal tapi Allah tak buka lagi untuk dia. Allah tak beri izin lagi padanya untuk mendapat apa yang dia belajar. Maka dia kena tawakuf lah. Serahkan kepada ahlinya.
Nah itulah kita kata bila orang yang beradab, bila dia belajar, kalau dia belum memahami, serah saja kepada ahli. Okey. Dan daripada peluh hidungnya menjadi oleh Allah Ta'ala akan malaikat. Ni bila dah peluh ni daripada hidung. Hidung Nur Muhammad itu, maka Allah jadikan daripadanya malaikat. Dan daripada peluh mukanya dijadikan Allah Ta'ala akan arash dan kursi dan loh dan qalam dan matahari dan bulan dan hijab dan segala bintang dan barang-barang suatu yang ada pada langit. Nah, yang ni kita pun Allah Ta'ala ala sebab kita pun tak nampak lagi. Tapi kita serah sajalah kepada mereka. Dan daripada peluh di dadanya dijadikan Allah Ta'ala akan segala kalian anbiya dan mursalin dan segala ulama dan syuhada dan as-salihin. Maksudnya daripada peringkat atas, daripada pusat ke atas sampai dari dada dan muka dan lain-lain itu, maka dijadikan daripadanya ialah makhluk-makhluk yang mana martabatnya adalah martabat yang apa panggil illiyin, orang yang berada dekat atas lah. Ulama, syuhada, salihin dan para anbiya. Dan daripada peluh belakangnya dijadikan Allah Ta'ala akan Baitul Ma'mur dan Kaabah dan Baitul Maqdis dan segala tempat masjid di dalam dunia. Ni merupakan perkara yang alam gaib. Serah sajalah kepada mereka yang mana ahlinya. Dan daripada peluh dua keningnya itu Allah Ta'ala jadikan akan umat Muhammad daripada segala mukmin laki-laki dan mukminat yang perempuan. Dan daripada peluh dua telinganya itu dijadikan Allah Ta'ala akan segala arwah Yahudi dan Nasrani dan Majusi dan barang yang menyerupai akan dan mereka itu daripada sekalian orang yang mulhidin dan jahidin dan munafikin. Apa logiknya telinga ni? Jadi logiknya adalah daripada telinga ni mereka ni dengar. Pertama, mereka seperti mana yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-A'raf bahawasanya semua manusia itu mendengar. Apa yang mereka dengar? Iaitu dengar yang Allah Ta'ala nyatakan ketika alam ruh, alastu bi rabbikum. Adakah aku ni Tuhan kamu? Maka Allah Ta'ala tanya kepada semua roh. Maka jawab semua roh, qalu bala. Mengaku belaka. Semua mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Tetapi apa yang jadinya bila lahir saja di ke muka bumi, maka yang berjanji itu hanya tinggal janji. Jadi sebab itulah dia berada pada telinga. Nampak tak? Itu antara logik, antara perkara yang boleh kita katakan sebagai logik daripada cerita peluh daripada telinga. Pergi lagi. Dan daripada peluh dua kakinya dijadikan Allah Ta'ala akan segala bumi daripada masyriq kepada maghrib dan barang yang di dalamnya daripada timur dan barat. Kemudian firman Allah Ta'ala bagi demikian nur itu. Allah Ta'ala berkata pada Nur Muhammad itu, tilik olehmu pada hadapan engkau ya Nur Muhammad. Maka menelik ia, maka tiba-tiba melihat ia daripada hadapannya nur dan daripada belakangnya nur, pihak kanannya nur dan pihak kirinya nur. Semuanya ada cahaya belakang. Sebab itulah jadi antara doa yang diajar kepada kita, Allahumma ja'alni amami nura wa yamani nura wa yasari yura nura. Semuanya nur. Jadi adalah nisbahnya ataupun kaitannya dengan cerita ini. Bermula mereka itu Abu Bakar dan Umar dan Osman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mengucap tasbih oleh demikian nur itu
70,000 tahun kemudian dijadikan Allah Ta'ala akan nurul anbiya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas tu jadi pula akan nurul anbiya, cahaya bagi segala para nabi. Maka menilik oleh Allah Ta'ala kamu kepada demikian nur itu, maka dijadikan Allah Ta'ala daripadanya akan segala arwah mereka itu. Bila dah tilik daripada nur tersebut, maka jadilah arwah ruh bagi segala para anbiya. Yakni dijadikan akan ruh arwah segala anbiya itu daripada peluh ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya ialah segala para ilmu ataupun nur para anbiya itu dijadikan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana dia jadi macam keluar macam bentuk keluar bentuk air kau, wallahu taala alam, serah saja. Jadi perkara ini sebenarnya kita hanya boleh belajar dan kita hanya boleh tahu, tetapi kalau nak rasa sendiri, nak tengok sendiri apa yang dikatakan berkenaan daripada ruh nur Nabi Muhammad jadinya nur segala nabi-nabi, kena masuk sendiri alam ini. Itu nasihat saya. Jangan cepat hukum. Jangan kata salah ni, apa ni, ini ialah cerita daripada orang Syiah. Macam mana Syiah pula ada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Orang Syiah dia marah Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Jadi semestinya perkara ini ialah khabaran ghaib yang diperolehi oleh orang-orang yang soleh yang kita pun tak tahulah bagaimanakah keadaannya. Kita hanya boleh tumpang sahaja apa yang mereka dapat. Okey? Tupai sahaja. Okey. Seterusnya, yakni arwah tiap-tiap umat dijadikan daripada peluh ruh nabinya, daripada peluh ruh nabi-nabi yang lain, jadinya ialah iaitu umat masing-masing. Daripada peluh ruh Nabi Musa jadinya umat Nabi Musa. Begitu contohnya. Dan dijadikan segala ruh orang yang mukminin daripada umat Muhammad itu daripada peluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah sekalian maka itu. Bila semua dah keluar daripada Muhammad SAW, maka mereka berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dijadikan Allah Ta'ala akan kindil. Kindil ni maksud macam pelita daripada batu akik yang berwarna merah. Dilihat orang akan zahirnya itu daripada batinnya. Dapat tengok luar dalam. Nak katanya benda tu luk sinar. Kindil itu ialah suatu yang luk sinar. Kemudian dijadikan rupa Muhammad itu seperti rupanya yang di dalam dunia ini. Awak faham, awak tak faham? Sudah kerja lah. Awak faham lah. Maksudnya ialah, kalau nak tengok, kalau nak lihat sendiri rupa ruh orang seseorang itu, rupa mereka adalah seumpama rupa zahir mereka. Itulah yang dikatakan sebagai rupa ruh, rupa kepada ruh seseorang tersebut. Yang berdasarkan daripada cerita pada inilah. Takkanlah ruh muka orang lain, nur muka orang lain, zahir muka orang lain. Lepas tu pula, orang tanya kalau begitu, bagaimanakah rupa ruh ni umur 20 ke 30 ke? Rujuk kepada hadis. Iaitu semuanya dijadikan dalam keadaan muda-muda belaka. Itulah lebih kurang gambaran yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah juga kalau kita tak belajar daripada guru, memang tak nampaklah. Kita tak akan nampak apa yang diceritakan di dalam ni. Okey.
Kemudian dihantarkan akan dia di dalam kindil itu, maka berdirilah ia dalam kindil itu seperti berdiri dalam semaya. Ibaratnya dimasukkan Nur Muhammad itu dalam kindil. Itu semua perumpamaan ya. Maklum pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua umpamanya ialah kinayah dan juga isti'arah. Kata yang kata guna nama, kata ganti. Jadi perkara yang dimaksudkannya adalah tak sama seperti mana yang tertulis. Ini adalah perumpamaan. Kindil, nur, semua itu adalah perumpamaan. Dalam semaya kemudian berkelilinglah segala roh, arwah, anbiya dan lainnya pada keliling kindil nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka mengucap tasbihlah mereka itu dan mengucap tahlillah mereka itu qadar 100,000 tahun. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap roh itu hendak meniliklah oleh mereka itu kepadanya, maka meniliklah mereka itu kepadanya. Jadi Tuhan suruh semua tengok pada kindil, mu tengok apa yang ada dalam kindil ataupun pelita tersebut, maka setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan kepalanya, maka jadilah ia khalifah dan sultan antara segala makhluk. Kalau dapat tengok daripada dalam kindil, daripada pelita tu nampak kepala, itulah yang menjadi khalifah dan lain-lain. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat akan dahinya, maka jadilah ia amir yang adil. Kalau dapat tengok dahi, maksudnya dia jadi pemerintah yang adil. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua matanya, maka jadilah ia hafiz bagi kalamullah. Orang dapat tengok mata, jadilah dia hafiz Quran. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua keningnya, maka jadilah ia tukar lukis. Orang dapat tengok dua kening, dia maka ditakdirkan Allah di dunia nanti dia jadi tukar lukis. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua telinganya, maka jadilah ia menuntut dengar dan menerima. Jadi orang mendengar, menuntut dengar, jadi pendengar lah. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua pipinya, maka jadilah ia berbuat baik dan berakal. Kalau boleh tengok pipi nur di dalam kindil tadi, maka jadilah ia orang yang berakal dan berbuat baik. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat dia akan dua bibir mulutnya, maka jadilah ia orang besar, raja-raja. Kalau kita boleh tengok bibir akan nur tersebut, maka jadilah dia orang yang pembesar bagi raja lah. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan hidungnya, maka jadilah ia hakim dan tabib dan berjual bau-bauan. Jadi orang jual minyak wangi. Jadi kalau boleh tengok hidung. Kalau pula dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan mulutnya. Tadi bibir, ni mulut. Ada setengah-tengah mulut. Kalau setengah mulut, jadilah dia orang yang puasa. Ahli puasa lah, bukan puasa Ramadan saja, jadi dia banyak berpuasa lah. Itu maksudnya orang yang puasa. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan kakinya, maka jadilah ia elok mukanya daripada lelaki-laki dan perempuan. Kalau tengok kaki, jadi orang yang muka comel. Begitu. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan lidahnya, maka jadilah ia rasul antara segala raja-raja. Jadi macam perutusan bagi raja tadi. Kalau tengok dua bibir mulut, jadi pembesar raja. Yang ni jadi utusan bagi raja. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan halqumnya, maka jadilah ia akan wa'iz dan yang menasihatkan dan tukar baik. Jadi kalau boleh tengok halqum daripada no tadi, maka dia akan jadi wa'iz. Wa'iz ni orang yang suka memberi nasihat. Suka memberi nasihat, maka sebenarnya pada masa dahulu kemungkinan dia telah melihat halqum akan nur tadi.
Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan janggutnya, maka jadilah orang yang berperang fi sabilillah. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan tengkoknya, maka jadi ia akan saudagar. Orang jadi tekok tu, maka dia seorang perumpama pada masa dahulu dia melihat tekok, dan maka pada hari ini dia jadi seorang saudagar ataupun peniaga. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua lengannya, maka jadilah ia pandai berkuda dan bermain pedang. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan lengannya yang kanan, maka jadilah ia tukang bekam. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan lengannya yang kiri, maka jadilah ia jahil. Jadi orang yang tukang bekam ni dia melihat pada masa dahulu lengan kanan daripada nur tersebut. Hak jadi jahil ni tengok nur yang kiri. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat akan tapak tangannya yang kanan, maka jadilah ia orang yang berjual emas dan perak dan tukang sukat. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan tapak tangannya yang kiri, maka jadilah ia orang yang pandai menyukat. Hak mana tengok dengan kiri, maka sebenarnya dia pada masa sekarang ni dia jadi orang yang pandai menyukat. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua tangannya, maka jadilah ia pemurah dan kepujian. Kalau di masa dahulu tengok kedua-dua belah tangan tu, maka kedua-dua tapak tangan, kedua-dua tangan itu, maka pada masa hari ini dia jadi seorang yang pemurah. Tetapi setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan belakang tapak tangan. Melihat tapak tangan, maka jadilah ia bakhil. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan belakang tangan kanannya, maka jadilah ia tukang memasak. Kalau tengok belakang tangan yang kanan sahaja lain. Kalau dua-dua belah tapak tangan, bahagian belakang tapak tangan, barulah jadi bakhil. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan segala ruas anak jarinya yang kiri, maka jadilah ia daripada juru tulis. Tengok ruah anak jari. Dan daripada mereka itu orang yang melihat ia akan segala anak jarinya yang kanan, maka jadilah ia tukang menjahit. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan segala anak jarinya yang kiri, maka jadilah ia tukang besi. Dan setengah daripada mereka itu orang melihat ia akan dadanya, maka jadilah ia alim dan mulia dan juga mujtahid. Dan setengah daripada mereka itu orang melihat ia akan belakangnya, maka jadilah ia tawaduk dan berbuat taat dan pekerjaan syarak. Jadi kalau tengok belakang dada, maka itulah jadi orang yang tawaduk. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan dua lambungnya, dua sikit yang susuk kiri kanan lah, maka jadilah ia orang yang berperang fi sabil. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat akan perutnya, maka jadilah ia qanaah dan zahid. Orang tengok perut akan nur tadi. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat akan dua lututnya, maka jadilah ia orang yang rukuk dan juga orang yang sujud. Dan setengah daripada mereka itu orang melihat akan dua kakinya, maka jadilah ia tahu berburu. Pandai buru lah. Dan setengah daripadanya mereka itu orang yang melihat akan bawah dua tapak kakinya, maka jadilah ia orang yang perjalanan, orang musafir. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan bayang-bayangnya, maka jadilah ia tukang nyanyi dan juga orang yang bermain gendang. Orang main gendang. Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada melihat ia daripadanya, maka jadilah ia Yahudi dan Nasrani atau kafir musyrik atau majusi. Mana-mana dia tak ada pun sedikit pun daripada nur tadi. Hasil nur tak ada. Dia tak boleh melihat langsung. Hak mula-mula tadi peluh jadinya ruh mereka ini. Tetapi ni cerita pula orang yang mana-mana bila duduk dalam kindil, dia tak dapat lihat, tak dapat melihat apa-apa. Maka orang ini ialah di dunia menjadi kafir, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
Dan setengah daripada mereka itu orang yang tiada melihat ia daripadanya akan suatu, maka jadilah mendakwa bagi ketuhanan seperti Fir'aun dan lain daripadanya daripada segala kufar. Jadi kalaulah ni terlebih lagi lah. Tadi dia kata daripada mereka itu orang yang tiada melihat ia daripadanya akan suatu. Yang ni daripada mereka itu orang yang tiada melihat akan daripadanya akan suatu. Jadi lebih kurang sama dengan yang pertama tadi. Maksudnya dua-dua tadi inilah hasil daripada orang yang di dunia pada hari ini dia termasuk dalam golongan kufar, dan apatah lagi mereka telah mendakwa. Sebab apa dia mendakwa ketuhanan? Dakwa jadi Tuhan dan lain-lain. Sebab semasa di alam roh dahulu mereka tidak dapat satu bahagia pun daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dah dulu pada malam ini kita berhenti pada ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan segala makhluk dengan sembahyang atas rupa Ahmad dan Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung lagi kalau diberi izin oleh Allah Ta'ala ialah pada malam esok. Malam esok link yang saya akan beri kepada malam esok. InsyaAllah. Jamnya samalah pukul 9.30 malam. InsyaAllah ta'ala biiznillah. Jadi saya rasa cukup dahulu. Yang baik itu jadilah ia sebagai teladan. Yang tak baik itu jadikanlah ia sebagai sempadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita bincangkan pada malam ini daripada kitab Kashful Ghaibiyah, daripada muka surat yang ketiga hingga muka surat yang kelima, maka sedikit banyak dapat memberi manfaat kepada kita insya-Allah, dan bolehlah kita beramal dengannya insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.